alamin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang mulakan Rustia daripada SPARK, seterusnya Puan Ainun, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan meneruskan kuliah kita lagi pada pagi ini dengan kita meneruskan kuliah yang berkaitan dengan surah Al-Kafirun, di mana pada kali ini kita akan meneruskan siri yang kedua tadabbur surah Al-Kafirun, kerana kali yang pertama pada minggu yang lalu kita tidak menghabiskan semua kerana ada beberapa lagi perkara-perkara yang penting untuk kita tadabbur surah Al-Kafirun, yang merupakan surah yang favorite, yang kita selalulah membacanya dalam solat, dalam zikir maksurat, dan juga dalam amalan, adalah amalan harian kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang menegaskan tiada berkompromi dengan orang kafir dalam aspek akidah. Dalam aspek akidah tidak boleh berkompromi. Sebab itu apabila diminta oleh orang kafir Quraisy supaya hari ini menyembah Tuhan orang Islam, minggu depan orang Islam, tahun depan orang Islam sembah pula Tuhan orang kafir, maka ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Kafirun ini, bererti bahawa aspek akidah ni bukanlah perkara yang boleh dikompromi, namun sekiranya berlaku ketika mana ditindas masalahnya ataupun dalam keadaan yang sangat darurat, sangat terpaksa sehingga mungkin mengakibatkan nyawa, maka di situ dibenarkan untuk berpura-pura menerima ataupun seminimum yang mungkin, mungkin redha dengan kufur ke apa ke, seminimum yang mungkin. Kata Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan mereka yang terpaksa dan dipaksa tetapi hatinya tetap dengan keimanan. Apapun Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi menghargai sahabat-sahabat yang terus berhadapan dengan suasana yang sukar seperti mana yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah. Allah ada sebut ahad, 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 kan? Apabila diseksa, ini adalah suatu yang berpegang dengan azimah, yakni berpegang dengan kebenaran agama dan tidak memilih untuk mendapat rukhsah dalam aspek berkenaan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu yang kita dah bicarakan dalam surah ini, dan insyaAllah kita akan sambung beberapa perkara dalam surah Al-Kafirun ini. Okey. Sukarlah saya ingin nak mengingatkan ketika mana membaca surah Al-Kafirun ini, ada perkataan yang tak boleh dipanjangkan, yang perlu dipanjangkan, iaitu perkataan la a'budu ma ta'budun. Kerana kalau pendek, dia punya implikasi dari sudut bahasanya besar ni. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah. Kalau la a'budu ma ta'budun, maknanya aku akan menyembah. Ini
perbezaan yang sangat ketara. Begitu juga mungkin saya nak highlightkan sedikit dalam Al-Quran perkataan ana. Perkataan ana. Ana ni dalam Al-Quran memang tak panjang. Sebab itu wala ana abidum, walaupun ada huruf mat dekat situ tapi memang tidak dibaca panjang. Ini dalam Al-Quran hampir semualah, maksudnya semua perkataan ana tidak ada yang dipanjangkan. Semuanya dibaca pendek walaupun ada huruf mat kat situ. Ana patutnya panjang lah. Wala ana abidum, tak. Tapi oleh kerana dia perkataan ana yang kalau diperhatikan ada dia punya di atas ana tu huruf alif selepas no ana tu ada tanda bulat. Bulat bola. Bulat sungguh lah. Maknanya dalam sepanjang Al-Quran perkataan ana ni dia memang ada tanda bulat dekat situ yang bermakna saya ataupun aku di situ tidak dipanjangkan. Tapi dalam perkataan la a'budu ni kena panjang. Jangan tersalah pula. Jadi tersalah dia jadi memberi erti yang berbeza. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tumpuan kita pada pagi ini ialah pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang setengah imam yang mungkin terlupa dengan surah Al-Kafirun ini, dia berbalik-balik wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud. Lakum dinukum ni tak jumpa. Lakum dinukum tak jumpa. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, bagi aku agama aku. Apa maksudnya dalam ayat ini? Ayat ini bererti bahawa orang Islam berlepas tangan daripada segala bentuk syirik dan kekufuran. Ayat ini menjelaskan tiada bentuk kompromi dengan sebarang bentuk kekufuran. Kamu agama kamu, aku agama aku. Aku tak ganggu kamu, kamu jangan ganggu aku. Kamu jangan masuk campur agama kami tak campur agama kamu. Itu basic lah. Tetapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ada orang yang menggunakan ayat ini, kamu agama aku agama aku, dengan erti tak ada lagi dakwah. Bagaikan Islam mengiktiraf kebenaran agama lain. Bila disebutkan kamu agama kamu, aku agama aku, bererti bagaikan Islam mengiktiraf kebenaran agama lain. Ini pandangan yang salah. Tidak boleh menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahawa Islam mengiktiraf kebenaran agama lain. Itu salah, maknanya faham kalau ada begitu. Islam tidak mengiktiraf kebenaran agama lain, tetapi ayat ini menumpukan kepada berlepas tangan dari segala bentuk syirik, kufur. Dengan kata lain, lantak kamulah, kamu nak sembah apa lantak kamulah. Gitulah. Aku dah kali banyak cakap, kamu nak buat apa, kamu nak sembah, kamu buat apa itu, terpulang kepada kamu, aku tak masuk campur. Itu maksudnya kepada ayat ini, bukan bererti Islam. Kamu agama kamu, aku agama aku, kita pergi jalan yang sama. Itu salah. Memang ada orang yang mengambil tafsiran seperti itu. Macam contohnya, kamu naik kereta kamu, aku naik kereta aku, mahu kita pergi ke Kuala Lumpur misalnya. Jadi tak betul, itu bukan tafsiran yang betul kepada ayat ini. Tafsiran ini ialah Islam berlepas tangan. Lantak kamulah. Jadi ini maksud dalam agama Islam dalam memahami ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi kita ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, satu lagi memang ada kelompok-kelompok yang
liberal ini, yang plural, yang mendukung pluralisme agama ni, dia cari ayat-ayat Al-Quran yang menyokong mereka. Ayat-ayat Quran yang tak menyokong mereka, mereka tinggalkan. Mereka tengok dia kata ayat ini. Sebab ayat Quran ini, dia bukan boleh ditafsirkan dalam satu ayat sahaja. Dia kena tengok daripada pelbagai sudut yang terdapat dalam ayat Al-Quran ini, kena tengok semua. Bukan boleh tengok satu-satu sahaja. Jadi, apalah kita tadabbur, kita lihat apa yang terkandung daripada ayat lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. Yang boleh juga dikaitkan dengan ayat ini ialah sifat toleransi. Ini saya dah juga menyebutkan dalam siri akidah kita dulu, saya dah berbicara panjang tentang ayat toleransi ini. Di mana toleransi ini ada juga kaitannya dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita tidak menggunakan perkataan toleransi ini dengan maksud mengiktiraf agama. Sebab perkataan-perkataan yang baru ini digunakan macam interaksi ke, toleransi ke, komunikasi ke, apa-apa perkataan-perkataan ini, kita harus melihat apa substance dia, apa dia punya kandungan dan maksud dia. Apa maksud toleransi dekat situ? Mengiktiraf ke tidak? Tu yang kita tengok. Sebab kita guna je perkataan toleransi ni, kita buat baik ke apa ke. Kita nak tengok Islam menekankan beberapa perkara dalam urusan hubungan dengan orang bukan Islam. Mengiktiraf agama mereka ke tak? Sehingga kita tak bertoleransi sampai kita tak boleh nak cakap pasal agama kita ke macam mana? So ada beberapa perkara-perkara yang perlu diambil kira bila kita menyebut perkataan, bila kita bertoleransi, berkomunikasi, berinteraksi, apalagilah sisi-sisi ni kan. Yang perkataan itu kadang-kadang nampak cantik tetapi kita tak mahu perkara itu menghilangkan dakwah, meleburkan prinsip akidah. Langsung kita tak boleh nak bercakap dalam soal agama, tak boleh nak cakap tentang soal akidah Islam, tak boleh nak menyebarkan agama. Ini suatu yang sangat berbahaya dan itu bukanlah tafsiran kepada ayat lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. So untuk agama kamu, kita mengambil sikap begini tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Kita menjaga agama kita. Orang bukan Islam jangan masuk campur dalam mentafsirkan agama kita. Ada, saya dengar dalam saya dua ni lah, ada orang bukan Islam nak campur lah. Dia cuba mentafsirkan ayat Quran. Jadi untuk mentafsirkan ayat Quran mesti di kalangan orang Islam dan mesti di kalangan mereka yang ada pengetahuan yang mendalam tentang agama dan juga mesti orang yang ada kelayakan-kelayakan yang tentulah. Bukan orang jahil. Seperti mana dalam bidang-bidang yang lain mesti ada orang yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Kita tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah kat Malaysia ini, kalau kita perhatikan pelajaran agama ni, hampir satu negeri mesti ada, saya rasa semua negeri lah, semua negeri lah. Satu negeri ada institusi agama, institusi pengajian agama. Kalau Selangor ni banyak lah. Kalau di Perak ada universiti, Universiti Ustaz Susi Sultan Azlan Shah yang base kepada pengajian agama. Hampir semualah, saya rasa hampir semua ada pusat-pusat pengajian tinggi, paling-paling tidak menawarkan peringkat diploma untuk pengajian Islam. Lalu orang kata banyaknya ustaz. Kita ni tuan-tuan perempuan yang hari ni dengar kuliah agama. Tak habis-habis ke kuliah agama ni? Tak habis-habis. Orang Cina, orang India dia tak gaduh nak ngaji Quran pun. Bukanlah ngaji Quran, ngaji kitab agama dia tak gaduh nak ngaji agama dia. Tak adalah fakulti
fakulti agama Buddha, fakulti agama Hindu, apatah lagi universiti Buddha, universiti Hindu, universiti kan. Sekolah agama pun dia tak ada. Dan kita ada sekolah agama peruntukan untuk sekolah kafar ni. Saya jumpa dengan pengarah JAKIM bahagian pendidikan ni, 400 juta setiap tahun untuk kafar kan. Dengan kafar lagi, dengan apa lagi, banyaknya. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita harus untuk mendalami, mengetahui kefarduan kita dan mendidik anak bangsa kita untuk mendalami bidang agama. Termasuklah di tingkat pengajian tinggi kan, perlu kepada mereka yang mendalami. Costing memang kita menghabiskan duit yang banyak untuk tujuan pendidikan agama, untuk membangunkan bangsa kita berteraskan kepada agama. So orang kafir tak ada gaduh, dia nak tak habis duit. Dia nak hantar sekolah agama, dia tak hantar pengajian tinggi, dia tak ada nak beasiswa pun untuk agama, dia maju je Ustaz. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tujuan kita bukan sekadar untuk maju kat dunia ini. Kalau maju kat dunia ini kan, Fir'aun dengan Nabi Musa, Fir'aun tu lebih hebat dari sudut membina tamadun dia, dari sudut kerajaan dia. Kalau orang Islam pada masa itu nak melihat perbandingan antara Qarun, antara Fir'aun, tentu akan terpedaya dengan kemajuan yang ada, yang dibina oleh tamadun-tamadun yang terdahulu. Namun tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita menginsafi bahawa orang Islam perlu untuk menjadi umat yang kuat dan membina tamadun, membina bangsa berteraskan kepada agama. Sebab itu kita bersusah payah. Tuan-tuan perempuan yang ada, sekarang ni ada 97 orang. Maknanya sampai 100 orang lebih lah yang sebelum ini kan, menunggu kuliah agama ni. Kenapa? Kerana kita nak menjaga agama kita untuk menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan, mengetahui tentang hukum-hukum agama, dan kita menghalang orang bukan Islam, tak maulah dia masuk campur dalam urusan agama kita. Kita ada mufti, kita ada ulama, kita ada tok guru, kita ada profesor, kita ada pengkaji. Mana mereka-mereka ni? Takkanlah kita nak bagi orang kafir jaga agama kita, kita negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aspek menjaga agama ni ada dua istilah yang sangat dekat tapi berbeza. Menjaga agama dengan menjaga agama-agama. Islam tidak menjaga agama yang lain. Islam jaga agama Hindu, tak ada. Islam jaga agama Kristian, tak ada. Islam jaga agama Buddha lah, tak ada. Agama Buddha, Hindu, Kristian tu korang lah sendiri jaga, fikirlah sendiri. Takkanlah kita orang Islam, takkanlah kerajaan Islam nak menjaga aspek-aspek berkenaan. Jadi mereka lah yang fikir dan menjaga kemaslahatan agama mereka sendiri. Maka oleh sebab itu tak betul istilah menjaga agama, tetapi ialah menjaga agama. Adapun memberi kebebasan kepada orang bukan Islam untuk menganut, untuk kepercayaan mereka, maka itu terpulang kepada mereka. Ada kebebasan, tetapi Islam bukan menjaga agama-agama, tapi Islam menjaga agama dengan maksud menjaga kepentingan Islam ataupun menjaga agama Islam daripada dirosakkan, daripada dikhurafatkan, daripada dihina, daripada dicerca, dengan meningkatkan syariat Islam dan juga syiar Islam. Panjanglah soal berkenaan, saya taklah nak pergi detail, cuma bila disebut lakum dinukum waliyadin ni, adakah kita nak jaga agama bukan Islam? Tak, kita tak jagalah. Itu mereka lah fikir sendiri. Apatah lagi dalam konteks di negara kita ni, negara Malaysia, yang Islam merupakan agama persekutuan, kita menjaga kemaslahatan dan atas asas itulah kita mengambil peruntukan daripada kerajaan untuk memberi pendidikan agama Islam kepada rakyat negara ini. Namun kita bimbang kalau kita terlalu berlembut nanti, orang kafir pula mempersoalkan. Ini satu benda yang bahayalah.
Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita tak campur dalam urusan agama dia, tetapi kita sedia untuk berbincang. Contohnya, orang membicarakan dalam perbandingan agama antara Islam dan orang bukan Islam. Perbandingan agama. Apa perbandingan agama Islam, orang Islam? Ini bukan bermakna kita mencampuri urusan agama mereka. Kita tak campur urusan agama. Bila kita campur urusan agama mereka, apabila kita mentafsirkan agama mereka dan memaksa untuk mereka ikut tafsiran kita. Yalah, memanglah kita kata Tuhan agama Kristian itu salah, kan? Tapi lantak korang lah, korang nak apa tu, nak buat macam mana. Tapi dalam masa yang sama, kita cuba mendakwah, dakwah mereka, ajak mereka berdialog dengan mereka, dan kita cuba berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, supaya boleh boleh menyampaikan mesej Islam. Dan kalau ada apa-apa isu, contohnya tuan-tuan, isu Ponggel. Isu Ponggel. Bisa dengar tak Ponggel ni? Ponggel ni satu upacara masak nasi dalam periuk tanah pada bulan bila saya tak ingat lah. Kemudian dimasak periuk, dimasak tu di halaman rumah. Kemudian diletakkan pokok tebu, kan, nak dipacaklah pokok tebu tu dekat area periuk tu, dan adalah upacara, disebut upacara menuai lah, begitulah. Dikaitkan dengan kalau macam orang di Sarawak ni hari gawai, itulah maksudnya, untuk dewa yang berkaitan dengan rezeki, menjaga tanaman, gitulah dia punya asasnya dulu. Namun tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila saya ada sikit menulis dan ingin mendalami apa sebenarnya tentang perkara ini, mereka ni ada dua pandangan. Ya, Kak Nausia, ada India, sebelah rumah buat lah. Saya rasa setahun sekali. Kalau dia selalu buat tu saya tak tahulah, kan, Kak Nausia. Tapi kalau sepaham saya, benda ni dia buat setahun sekali, kan. Dia buat setahun sekali. Ya, Kak? Setahun sekali je. Dia buat setahun sekali, dia macam upacara macam air gawai lah, ada tahunan. Jadi ada timbul kes acara ini dibuat di sekolah. Dibuat di sekolah untuk memahami budaya agama orang Hindu. Okay. Jadi timbullah antara saya juga membicarakan dan dijemput untuk membicarakan tentang hukum tentang perkara ini. Bila saya membuat interview dan tanya kepada mereka yang berkenaan, kalau mereka ada dua pandangan. Satu, mereka mengatakan bahawa ini budaya, satu ini agama. Ini budaya, ini agama. So mana satu budaya, mana satu agama? Sebab kan, sebab benda ni apa asasnya, kan? Apa asasnya? Kalau benda tu berkaitan dengan kepercayaan, benda ni kalau directly kepercayaan tu kita menganggapnya sebagai agama. Tapi ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa dalam agama mereka ini budaya, ini bukan agama. Kalau kita tanya, ada orang beragama Hindu yang dah masuk Islam jadi ustaz dah pun, bila ditanya dia, ini dia kata budaya, kan? Dia kata budaya. Tanya Hindu Sanggam, ini dia kata agama. Jadi kan, macam mana nak perkara ini, budaya ke agama? Apatah lagi kalau kita pergi makan pula, kita orang Islam pula pergi turut terlibat acara masak-masak itu.
So adakah dia upacara agama? Ini yang dibincangkan, yang dibincangkan. Sebab perkara ini perkara yang pentinglah sebab dia berkaitan dengan akidah orang Islam. Sebagai contoh lain ialah tarian dalam orang Cina misalnya, tarian naga tu kan, naga. Walaupun naga itu mempunyai unsur-unsur yang dewa-dewi kan, dewa-dewi mereka, tapi itu adalah upacara yang boleh kita katakan itu lebih budaya berbanding dengan agama. Tapi kalau ada kepercayaan macam hari gawai masalahnya kan, ada upacara yang tertentu kan, jadi itu tak boleh untuk kita terlibat. Tapi kalau sekadar masak sahaja, tapi masak tu kenapa guna periuk, kenapa pada hari itu, itu yang orang persoalkan, pertikaikan, kenapa pada hari berkenaan. Jadi sebab itu sebaiknya kan, orang Islam dalam aspek budaya dan agama mereka perlu ada suatu hukum yang jelas supaya kita tak terlibat secara langsung dalam budaya ini. Contoh lain ialah menziarahi kematian orang bukan Islam. Kita boleh untuk menziarahi kematian orang bukan Islam. Tapi sejauh mana kita boleh terlibat dalam acara dan upacara mereka? Acara upacara mereka contohnya kita membuat gerakan yang tertentu, bacaan yang tertentu dalam agama dia masalahnya, maka itu tak dibenarkan kan. Ikut dia, kita boleh ziarah lah, kita boleh ziarah, ucap takziah kepada keluarga, kita tengok, janganlah sedekah Fatihah pula. Sedekah Fatihah ni salah lah kan. Ataupun biasalah kita dengar kan orang sebut RIP, rest in peace, kan, rest in peace, rehat dalam aman kan, rest in peace. Jadi ini pun satu yang kita orang Islam tak dibenarkan untuk mengungkapkan rest in peace, kerana apa maksud peace kat situ? Sebab kita orang Islam, apabila orang bukan Islam mati dalam keadaan dia tidak Islam, maka dia akan diazabkan oleh Tuhan. Bagaimana datangnya peace kan? Jadi kalau adanya begitu, kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan kepada ahli keluarga. Jangan ada pula yang terlebih untuk nak mengungkapkan bahawa dapat ketenangan kepada si mati. No, itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu jelas perkara yang tak boleh. So apa-apa yang berlaku, mereka selesaikan urusan agama mereka dan kita tidaklah campur tangan dalam urusan mereka. Tapi kalaulah mereka ada mempunyai perayaan tertentu, ni siapa nak tanya boleh tanya dalam perkara ni lah, hubungan antara Islam dan bukan Islam. Kalau mereka ada perayaan tertentu, masalahnya hari tahun baru Cina, agama orang mereka menyambut di Deepavali, Thaipusam dan sebagainya, sekiranya bukan dalam acara ritual mereka, kan? Katakan semayang mereka pukul 9 pagi contohlah, macam kita orang Islam ada semayang raya kan. Jadi bila semayang raya tu dalam sejam lah lebih kurang dengan takbir rayanya, semayangnya, kemudian khutbahnya kan. Kemudian balik lepas tu kita pun makan-makan. Okay? Jadi makan-makan ni bukan acara ritual secara khusus. Ini lebih kepada kemasyarakatan. Sama juga dengan agama dia. Kalau kita pergi upacara agama dia tu tak dibenarkan. Melainkan untuk tujuan belajar, tu lain cerita lah. Saya dah sentuh perkara ni dalam kuliah yang lalu. Jadi kalau untuk tujuan belajar tu tak masalah. Tapi kalau kita sengaja seronok pula, best pula, ini salah lah untuk kita terlibat sama dalam acara dan upacara. Dan kalaulah kita terpergi
acara tersebut belum lagi habis, maka kita mengasingkan diri, minta maaf, kita jelas, kita bagi tahu kita orang Islam tidak terlibat, tidak boleh terlibat dalam acara ibadat-ibadat mereka. Saya rasa mereka jelas dalam perkara ini, tak timbul soal kecil hati dalam perkara yang bersifat agama, kerana agama kami tak membenarkan kami terlibat dalam acara keagamaan. Full stop, habis gitu. Tapi kalau diajak makan kat situ, kan, makanlah. Janganlah makan depan dia punya patung dia, kan. Makanlah tempat lain yang saya kira perkara ini tak adalah mereka buat kot. Tapi kalau ada yang buat, macam baru-baru ni yang ada di Selayang ke kat mana ke, ada orang Islam yang membaca selawat ke apa ke dalam acara keagamaan mereka ini jelas bertentangan dengan agama Islam dan tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Okey, ni saya rasa jelaslah dalam perkara ni, kita jaga agama kita, lakum dinukum waliyadin. Ini kita kena firm dalam perkara ini. Okey, seterusnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Ada beberapa perkara yang saya nak completekan kuliah pada pagi ini, ialah sebut tentang kufur, antara kufur nikmat, antara kufur dengan kufur nikmat. Kufur ni ada dua, satu kufur nikmat, satu kufur. Kufur ni kufur yang tak terkeluar daripada agama. Kufur ni kufur terkeluar daripada agama, mengingkari Islam dan keluar daripada Islam. Adapun kufur nikmat, kufur yang tidak terkeluar daripada Islam. Kan kita biasa dengar, la in syakartum la azidanakum, kalau kamu syukur aku akan tambah, kalau kamu kufur inna azabi lasyadid. Jadi kufur nikmat ini ialah kufur yang dia tak bersyukur kepada Tuhan, suka melanggar perintah Allah Ta'ala, salah guna nikmat, ini yang disebut sebagai kufur nikmat. Sombong, dengki, dapat nak riak-riak, tunjuk-tunjuk kat orang, kan. Ini semua dianggap sebagai kufur nikmat yang tak terkeluar daripada Islam. Nak keluar daripada Islam ni bukan satu benda yang mudah, panjang perbahasannya, dan tak mudah untuk kita mengeluarkan kata kafir kepada orang Islam secara khusus. Dia tu kafir tak boleh. Tapi mungkin kita boleh katakan perbuatan dia itu bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan akidah Islam, perbuatan dia itu bercanggah dengan Islam. Namun tak boleh itu kita menyebut secara khusus, secara spesifik orang tu dan orang ini, kerana dia satu benda yang besar. Tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kafirun ini kelebihan dia adalah menyamai 1/4 Al-Quran. 1/4 ta'dilu ruba' Al-Quran. Saya tak terjemah kat sini kan. Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Maknanya power lagi lah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Dia bukan bermakna tak payah baca Quran dah, baca surah Kafirun 4 kali dah cukup dah. Taklah mana begitu. Tapi mungkin dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang memerlukan untuk kita, contohnya orang meruqyah misalnya kan. Ruqyah kan, membaca surah Al-Kafirun, membaca surah Al-Ikhlas, maknanya dia kelebihan dia, power dia, gitulah. Ini surah Al-Kafirun. Begitu juga surah Al-Kafirun ini perlu dibaca
ketika mana semayang sunat fajar. Semayang sunat. Ini ketika mana semayang fajar ni. Semayang fajar ni maksudnya semayang subuh fi safarin, dalam keadaan musafir. Maknanya musafir ni berarti dalam keadaan yang segeralah, cepat. Dia Rasulullah ni, antara tempat yang baginda baca panjang dalam semayang ialah dalam semayang subuh dan juga semayang isyak. Dia baginda baca panjang. Subuh dia baca panjang, isyak baca panjang-panjang. Rasulullah baca taklah sampai baca panjang surah Baqarah. Panjangnya macam apa, surah Al-Mulk, kan. Dia baca panjangnya gitu. Dan tapi kalau dalam keadaan musafir, baginda baca pendek, seperti mana yang disebut hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Baca surah Al-Kafirun dalam semayang subuh fi safarin, dalam keadaan musafir, waktu musafir lah. Begitu juga dalam semayang tawaf. Tawaf. Wajib Rasulullah baca juga surah Kafirun dengan surah Qul Huwallah ni. Dalam semayang sunat fajar pun baginda membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah Qul Huwallah. Fi raka'atin qabla al-fajri. Qabla al-fajri ni semayang sunat subuh lah. Dan 2 rakaat selepas maghrib. Maknanya semayang sunat ba'da maghrib. Maknanya Rasulullah bacalah Qul Huwallah, Qul ya dengan Qul Huwallah. Dengan kata lain, baginda bacalah juga kan surah-surah yang pendek ini, dan antara surah pilihannya Qul ya dengan Qul Huwallah. Bukan berarti baginda baca selalu macam kita. Kita ni selalunya Qul ya Qul Allah, inna a'tayna idza ja. Itu favorite kita lah kan. Itu ustaz, untunglah baca ustaz kan. Dia yang tak baca langsung je dah semayang, dia tak baca surah. Apapun ini adalah sunat, dan lagi baik kalau kita baca lebih panjang daripada itu. Antara doa yang boleh melindungkan kita daripada kufur dan syirik. Ini doa ni selalu ataupun dimuatkan dalam Al-Ma'surat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin baca Ma'surat, dia memang akan ada. Sebab surah Al-Ma'surat ni dia yang pertama, dia base kepada hadis-hadis yang sahih, base kepada Quran, base kepada hadis, dan dia complete lah. Semua ada kat situ. Semua ada dalam Ma'surat, sikit-sikit semua ada. Berlindung dengan Tuhan, berlindung dengan syirik, kufur, berlindung dengan dengki ni, berlindung dengan macam-macam lah kan. Berlindung dengan syaitan pun ada, kita puji Tuhan, macam-macam ada. Dia memang complete set. Jadi kalau orang yang baca surah ni, kira membaca Ma'surat, dia akan merangkumi lah. Antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada kufur dan juga daripada kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Aku berlindung daripada azab kubur dan tak ada Tuhan melainkan Engkau. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ini dalam Ma'surat dia macam adjust sikit. Saya tak mungkin diambil daripada hadis yang lain lah kot. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dia ada adjust kat sini. Bika syai'an na'lamu, dia adjust kat sini. Maknanya kita minta lindung daripada syirik. Penting tuan-tuan, perempuan, kita minta lindung daripada syirik ni. Sebab apa kan? Sebabnya musim zaman akhir zaman ini macam-macam. Benda yang syirik, benda kufur ni menjadi-jadi. Benda yang syirik, berkufur ni, benda yang maksiat, perkara fasik, perkara ni banyak digemari. Kan? Kuliah saya ni tuan-tuan, perempuan, kita baru yang datang baru 90 orang. Kemudian kalau dalam YouTube ni, nak dapat 100 view, 100 like pun jenuh. Nak dapat masuk dalam YouTube, masuk dalam
Facebook dah dapat 100 like, 200 like pun jenuh dah dapat. Mereka kan orang-orang yang fasik ni lah kan, duk joget-joget, duk tunjuk dia punya body dia, gedik-gedik sana, gedik-gedik sini. Yang tengok 800,000, 900,000, sejuta orang tengok kan. 800,000 dalam masa 2 minggu tengok. Kita kuliah agama ni, ya Allah, jenuhlah kita dengan masa apa semua. Dia tengok baru 100 orang, baru 200 orang kan. Nak dapat 200 orang pun, ya Allah, punyalah jenuh kan. Jadi kan, kegilaan manusia kepada perkara-perkara ini dibimbangi, tuan-tuan. Dibimbangi kalau di akhir zaman nanti turun Dajjal. Dia kata, aku Dajjal. Orang ikut Dajjal. Orang ikut Dajjal. Sebab Dajjal ni bawa sesuatu yang indah, yang menyukakan manusia. Ini yang kita bimbang lah. Yang kita bimbang. Sebab itu kita minta lindung daripada Tuhan dengan antaranya suratul kahfi dan antaranya doa-doa seperti inilah. Wa min a'udzubil kufri wal faqri kan. A'udzu billahi minal qabri azab kubur dan sebagainya, untuk kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya kira itu yang dapat saya kongsikan. Alhamdulillah dah ada baca bersama-sama kan. Apa nama ni, dengan Ustazah Jasrina kan. Yalah Puan Aini kan, bila itulah Dajjal. Dajjal ni memang orang tahu jahat kan. Kan orang tak Betul, tahu. Ustaz. Sekarang semua dia ikut Dajjal, Ustaz. Minta maaf, Ustaz. Sekarang ni semua dia ikut Dajjal. Saya mati satu-satu, Ustaz. Itulah Dajjal yang sekarang keluar ni. Terima kasih, Ustaz. Saya sokong, Ustaz. Kan Dajjal ni, tuan-tuan, perempuan, dia Dajjal sebenar lah kan. Dajjal sebenar ni. Tulis dekat kepala dia, Kafara. Kafara. Tulis dekat kepala dia, Kafara. Kafir. Bukan tak tulis. Tulis, nampak dah kafir. Pengikut dah ramai. Bukan mata banyak, mata satu lain daripada orang lain. Kalau mata dua juga mungkin tersalah kot. Ini siapa dia ni tak? Tersalah ni. Dia terikut salah. Mungkinlah. Tapi lain pada orang mata satu tulis kat Kafara. Ramai orang ikut kan. Yang mungkin ada yang apa, yang sekarang ni lah macam-macam hal lah. Saya pun nak sebut pun tuan-tuan lebih arif kan. Yang orang terikut-terikut, yang bukan-bukan yang mengindah, yang seronok ni kan, yang suka, yang nyata salahnya. Yang nyata salahnya, pengikutnya mungkin ramai, bayar pun sanggup, tengok pun, ya Allah kan. 1 juta, 2 juta orang tengok kan. Apa benda ni? Ini yang kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat apa nama ni, mengelak daripada unsur-unsur ni ya. Ya Puan Badriah, golongan yang sedikit versus golongan yang banyak. Sebab tu concern saya ialah bukan tak tahu masalahnya. Tahu kan, tak gedi-gedi yang macam tu buat apalah kan. Tapi kenapa ada orang buat dan kenapa ramai pengikut yang nak menengok kan. Itulah yang kita baca surah Al-Kafirun ni supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dan kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara-perkara yang tak elok, insya-Allah. Okey, itu yang dapat saya kongsikan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan, ada nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah permainan bola sepak ke sukan-sukan yang menghayalkan tu pun kira membawa Dajjal juga Ustaz? Oh, kan. Sebab Sebab apa? Sebabnya saya macam terdengar ada satu orang Ustaz kan, dia kata macam itu pun satu daripada agenda Dajjal. Untuk mengabui kita ni yang orang Islam kan. Sebab bila kita ikut agenda, mana ada pemain bola sepak tu maksud waktu berhenti ke apa ke kan, kurang kan, memang tak ada kan. Tapi dia sanggup dalam pukul 4 pagi tu dah pergi berputong orang, sedangkan masa tu bukannya ada sembahyang jamak ke apa, tak boleh kan. Tapi dia sanggup beramai-ramai tu bersesak untuk menengok bola tu, daripada contohlah daripada Johor Bahru di Kuala Lumpur tu, bersesak-sesak, berebas-rebas. Kat mana dia nak solat tu? Okey. Okay.
Menarik ni kan, ini kalau orang tanya orang lelaki ni, marah orang lelaki ni. Saya bukan nak masukkan tu Ustaz, tapi kenyataannya sekarang ni dah macam begitulah kan. Okey, jadi amalan ada dua perkara kat sini. Satu, benda yang jelas-jelas salah. Benda yang jelas-jelas salah. Apa contoh benda yang jelas-jelas salah? Kan, kau pergi tunjuk body, orang perempuan lah, tunjuk body, gedik-gedik sana, gedik-gedik kat sini, itu memang jelas salah. Itu memang jelas salah. Tak boleh nak di corner lagi dah ustaz dia, tak ada. Memang itu memang jelas salah. Ada pun bola sepak ni kan, susah mau cakap lah. Apa yang boleh saya komen tentang bola sepak ni, permainan tu tak ada salahnya. Permainan itu tak ada salahnya. Pada asasnya tak ada salah lah. Mengenai dia tak semayang, yang datang daripada jauh, kita harapkan mungkin mereka ni jamak dalam semayang, semayangnya jamak. Jadi maknanya bukan soal permainan itu pada asasnya tidak salah. Kalau gedik-gedik tadi memang asasnya memang salah. Itu benda yang kita perlu bezakan dalam memahami perkara ini. Kalau benda yang asasnya memang salah lah, semuanya salah. Tapi kalau benda tu asasnya permainan, mainan ini ada dua keadaan. Melalaikan ataupun tak melalaikan. Jadi dia banyak bergantung kepada individu yang berada dalam permainan itu. Kalau pemain-pemain bola, mana kita tahu dia semayang kat dalam bilik persalinan. Kan? Yang tak semayang tu mungkin orang-orang yang menengok, tapi takkan kita nak mengharamkan semua bola. Jadi satu isu yang sangat besar pula. Jadi perkara ini bagi saya, bahagian ini perlu kepada dakwah. Perlu kepada dakwah supaya kita pemain-pemain yang beragama ni kita tonjolkan kan, supaya mereka tunjukkan contoh yang baik dalam bilik persalinan, sebab benda ni kita boleh bawa kepada keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kita kata tak boleh apa semua, ini jadi satu benda yang susah lah nanti kan. Berbanding dengan tadi, kalau orang yang gedik-gedik apa semua tu, itu memang tak boleh nak takwil lah. Takwil. Okay, Puan Tusmirah. Ya, ada beberapa soalan lagi untuk dikemukakan. Okey. Hendaklah kita baca halaman solat setiap petang. Kita kena baca zikir pada waktu pagi dan petang sebenarnya. Dan pada setiap waktu dan ketika Ustaz kan? Dan saya rasa setakat itu saja kot Ustaz untuk kita bincangkan pada pagi ini. Ke ada lagi tambahan soalan-soalan apa? Puan Nora Zita angkat tangannya. Nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya berkenaan dengan contoh saya bekerja kat pejabat. Yeah. Jadi saya office mate saya pun kadang ada yang non muslim. Apa pandangan Ustaz lah, sebab dia ada 2-3 orang yang non muslim ni, kadang-kadang tu dia minta saya ganti kerja dia sebab atas urusan dia orang nak balik awal, atas urusan untuk pergi prayer dia tu. Jadi saya tengok banyak kerap lah, kadang-kadang tu kekerapan tu, kadang-kadang tu sebulan 2-3 kali untuk urusan prayer dia. Kadang dia minta balik awal sejam atau 2 jam macam tu. Jadi minta apa pandangan Ustaz dengan saya terpaksa take over kerja dia orang tu. Jadi pandangan saya lah, pandangan saya ini urusan kerja, dan dia ada hak untuk dia pergi urusan agama, dia ada hak. Dan kita juga susah juga kalau kita dalam urusan berkenaan untuk kita tidak bertoleransi dalam aspek itu. Nanti kita juga akan cuti, dia akan cover pula kan. Dia akan cover pula, kita cuti dia cover. So masing-masing ada timbal balik dalam perkara ini. So bagi saya, kita boleh bertolak ansur dalam perkara itu, dan ini bukanlah bermaksud untuk kita mengiktiraf agama dia,
Ini kita boleh guna prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan semua keadaan lah kita boleh guna kan, dalam konsep ini, dalam tempat kerja begitu. So kita perlu bertoleransi lah dalam soal itu, dan kerana dia ada hak untuk dia melakukan ibadat agama dia, dan seperti mana juga kita orang Islam yang pergi sembahyang Jumaat kan, terpaksa meninggalkan kerja, jadi mungkin di-cover oleh orang bukan Islam, ataupun diberikan masa yang panjang untuk rehat. Itu pun maknanya ada timbal balas dalam soal berkenaan. Okey, saya nampak kat sini tadi Puan Norazita nak tanya soalan ke? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kenapa Allah benarkan keluarnya Dajjal? Faham soalan? Saya tak faham soalan ni. Ulang lagi sekali, Puan. Kenapa Allah dibenarkan keluarnya Dajjal? Allah dibenarkan. Allah benarkan keluarnya Dajjal. Okey, Ustaz. Saya pun tak tahu nak jawab soalan ni. Apa maknanya kenapa Allah Ta'ala jadikan Dajjal? Dan kenapa Allah Ta'ala keluarkan Dajjal? Wallahualam, saya tak tahu nak menjawab soalan ini. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Dajjal dan kenapa Allah Ta'ala keluarkan Dajjal? Itu wallahualam. Yalah, semua itu pengetahuan ilmu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kita hanya menerima ilmu ni hanya sedikit saja. Yang seluruhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi soalan-soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya nak bagi pendapat sikit. Mungkin pendapat saya lah. Mungkin Allah bagi Dajjal keluar tu untuk mengukuri keimanan hamba dia. Nak ukur tengok keimanan hamba dia akhir zaman macam ni. Mungkinlah pada pendapat saya lah. Jadi kita tengok keimanan orang tu macam mana. Jadi Allah menilai. Kita tak menilai orang. Cuma Allah yang menilai. Itulah pendapat saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Okey, ada lain-lain soalan lagi? Okey, saya rasa setakat itu saja Ustaz ya, dah tak ada soalan-soalan yang lain. Dan insyaAllah kita akan ada lagi, selepas ni ada surah yang baru ya Ustaz ya? Kita next. Ada lagi next? Ada lagi sikit lagi Ustaz ya? Surah Al-Kafirun saya dah habis dah. Dah habis hari ni Ustaz kan? InsyaAllah di next yang akan datang ada lagi surah yang akan datang. Surah Al-Kawthar dah. Surah Al-Kawthar Ustaz? Surah Al-Kawthar. Okey, bagus. Okey, baik insyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini. Itu tadabbur surah Al-Kafirun, itu surah yang ke-109 ini. Yang mana surah Al-Kafirun ini adalah jawapan tegas ya bahawa Islam itu tidak boleh menerima tawaran apa pun yang bertentangan dengan tauhid, iaitu berkenaan kemusyrikan dan kekafiran. Dan menjadi kewajipan kita ya semua dalam usaha mentadabur, iaitu bertadabur bagi memahami kalam Allah ini dari ayat suci Al-Quran. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya dan bermanfaat buat kita semua bagi mengambil pengajaran dan ibrah darinya. Terima kasih kepada para jemaah sekalian dan juga especially kepada penaja bagi kesinambungan majlis ini. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan Ustaz dan para jemaah sekalian kita ada lagi tadabbur setiap masa dan ketika tadabbur ni. Mohon maaf jika ada kekhilafan daripada saya sepanjang mengendalikan majlis ini. Dan Ustaz kita akhiri dulu saya dengan tasbih kafarah dan doa dan tasbih kafarah surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri. Innal insana fi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi kita pada malam ini untuk membaca suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.